Produk aku ni adalah produk sunnah. Dia ambil daripada bahan-bahan sunnah. Bahan-bahan dia tak sunnah. Therefore, bahan-bahan dia adalah haram. Apa pula? Tak ada kena-mengena bahan sunnah apa semua tu. Yang mana asal halal, halal lah. Semua dah dapat cop halal, apa salahnya? Contoh. Itu contoh kalau kita nak bermain produk lah. So, benda-benda macam tu yang kita nak kena pandaikan umat kita, pandaikan rakyat kita, supaya satu hari nanti mereka memilih atas dasar bahawa ini adalah kerajaan yang boleh membawa polisi yang terbaik. Tuan-tuan, saya nak cerita, kita dalam nak memperbaiki sebuah negara atau negeri, kita jangan expect miracle. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Ya Allah, kusutnya rambut aku, nak kena gunting rambut ni. Saya tak boleh live, saya tak boleh ni lah, buka space Twitter lah. Twitter ada masalah lah malam ni. Bukan malam ni, Twitter memang ada masalah sekarang ni. So, saya ada masalah dengan Twitter space saya, tak apalah. Saya tak boleh buat apa. Sekejap saya try lagi Twitter space Tolong tuan-tuan kalau boleh share, like, subscribe dulu. Sekejap. Kita try lagi. Boleh tak boleh? Kita try lagi. Right. Try, test. Okay, should be okay lah sekarang ni kan. Thank you yang ada di YouTube, Facebook dan yang ada di TikTok, serta yang mungkin mendengar saya lepas ni di Twitter. Sekarang ni Twitter ada masalah. Saya dengar cerita dia kena ada DDoS attack. Dan disebabkan oleh itu dia kerana dia apa orang kata tak bayar duit server ke benda lah. Ada something happen dalam Twitter, menyebabkan Twitter ada problem sikit. Jadi sorry orang Twitter kalau tak dengar sangat thank you. Terima kasih. So insyaAllah terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mendengar saya setia bersama dengan saya setiap malam. Yang terus share, terus like, terus share dekat bawah ni, terus tap love. Terima kasih. Yang bagi gift, terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf kalau saya tak sempat komen ataupun tak sempat tengok. Saya mohon maaf kalau saya tak nampak macam tak appreciate apa yang tuan-tuan bagi. Tak, I mean truly from my heart I really appreciate tuan-tuan punya, puan-puan punya sumbangan dan sebagainya kan. Sedikit sebanyak, paling kurang kita kata retweet, share, like, subscribe, hantar pada kawan-kawan, hantar pada grup-grup yang ada. Itu yang sebenarnya antara dia, di samping yang kita kata bagi gift sebagainya itu satu hal. Tapi yang lebih utama sebenarnya adalah untuk kita share, like, subscribe supaya ramai lagi yang boleh dengar, yang boleh lihat, yang boleh apa orang kata faham tentang politik yang berada dalam negara, tentang persoalan politik yang bermain di dalam negara kita ini, yang kita lalui setiap hari ini tuan-tuan. So malam ni saya nak cerita tentang PAS ada dalil rasuah. Rupanya PAS ada dalil rasuah tuan-tuan. Pemimpin PAS tidak insaf dalam kesalahan. Okey. Sanusi tak puas hati Anwar tidak lihat projek KXP, Tabangan-Tabang Kulim. Isu sebenarnya apa? Malam tadi sepatutnya saya sebut benda ni tapi saya lupa. Kenapa Sanusi gagal bawa pembangunan di Kedah? Itu persoalan yang kita nak bawakan. Denda seluar pendek PAS mula gelabah. Okey, dan yang terakhir berkenaan dengan yang menyoal tentang isu Mamali ni dikatakan sebagai suara syaitan. Benarkah sedemikian? Kenapa dikatakan suara syaitan pula tiba-tiba benda ni jadi suara setan pula. Soal isu Mamali dikatakan sebagai suara syaitan. Jadi itulah antara balik kepada cerita tadi kan, yang kita live, kita share, terima kasih kan. Yang bila tuan-tuan live, bila tuan-tuan share, bila tuan-tuan subscribe, bila tuan-tuan hantar ke tempat lain. Ada yang di kalangan subscriber saya ataupun yang mula lihat saya, dia kata dia lihat sebab kawan dia recommend, dia lihat sebab ada orang share, dia lihat sebab ada orang komen maki saya kan. Dia kata ada orang maki ni Suadi ni. So aku macam tak berhati, aku nak tengok lah apa benda dia maki kan. Bila dia dengar dengan Suadi, okey je, apa benda dia maki. Macam tu lah. So ada pelbagai cerita, pelbagai reason. Tuan-tuan dan puan-puan punya reason kenapa
Ada yang follow saya memang daripada sebelum ini, daripada Parti Keadilan, daripada sebelum Sheraton, sewaktu Sheraton. Ada yang follow saya sebab ada peristiwa-peristiwa tertentu yang apa orang kata, yang berlaku, ucapan-ucapan saya, video-video saya yang sama ada go viral dan sebagainya. So benda-benda tersebut. Okey, tuan-tuan, saya punya aim satu saja, iaitu saya nak memandaikan manusia, saya nak memandaikan rakyat Malaysia ini tentang politik. Itu aim utama saya, iaitu kita nak memandaikan umat manusia tentang politik, supaya bila kita memilih parti politik, bila kita memilih apa orang kata, parti yang akan menentukan polisi kita for the next 5 years, 10 years, 5 tahun ke 10 tahun yang akan datang, kita memilih atas dasar kesedaran kita tentang politik. Saya tak nak lagi politik ni dilihat sebagai tabu. Tabu ni benda yang tak boleh nak dicakapkan. Oh, tak boleh cakap politik, nanti kita gaduh. Tak nak. Kita kena lihat politik itu bukan perkelahian. Politik itu bukan pergaduhan. Politik itu bukan maki hamun. Politik itu bukannya kita mengkafirkan orang. Politik itu bukan kita nak kena mengasingkan atau memisahkan seseorang. Tuan-tuan, saya tak ada masalah kalau tuan-tuan ni orang PAS ke, orang UMNO ke, sokong UMNO ke, sokong PAS ke, sokong DAP ke, sokong PKR ke, sokong Amanah ke, sokong Putra ke, sokong Pejuang. Tak ada isu. Yang ni kita kena settle dahulu. Apa yang anda sokong, apa yang kita sokong, itu adalah pandangan, pendapat dan ketentuan peribadi kita. Okey, itu yang kita kena settle tu dulu. Dan janganlah hanya kerana seseorang itu rasa dia cenderung kepada satu-satu pihak, therefore kita nak kena pulaukan dia, kafirkan dia, nerakakan dia. Bukan. Kita jangan kita letak label macam tu. Kita boleh terangkan kenapa polisi kita lebih baik daripada polisi orang yang dia sokong. Kita cerita macam tu lah. Itulah sepatutnya yang kita kena bawa. Iaitu kenapa korang kena sokong kerajaan ataupun parti kami ni. Sebab parti kami buat ini. Sedangkan kalau kamu sokong parti kamu tak buat. Parti kami buat, contoh. Dia pula jawab, dia kata parti kami buat cini. Dia macam salesman lah. Orang jual produk kan. Orang ni jual produk ni, orang jual produk ni, orang ni jual produk ni dalam kumpulan yang sama. So masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada produk masing-masing, dan dia rasa produk lain tu ada kekurangan di mana dia boleh benefit. Contohnya jual kuku dengan magic dengan sekarang ni ada kowe. Contoh ada produk yang dalam range yang sama, tapi masing-masing akan ada kelebihan masing-masing. So juallah produk masing-masing. Okay? So dalam masa yang sama, boleh tak kita kritik produk lain? Tak ada masalah, kritiklah. Kan, kritik produk lain. Tetapi jangan guna alasan agama. Oh, contohnya, jangan beli produk tu sebab produk tu haram. Tak ada cop halal. Produk aku ni adalah produk sunnah. Dia ambil daripada bahan-bahan sunnah. Bahan-bahan dia tak sunnah. Therefore, bahan-bahan dia adalah haram. Apa pula? Tak ada kena mengena bahan sunnah apa semua tu. Yang mana asal halal, halal lah. Asal semua dah dapat cop halal, apa salahnya? Contoh. Itu contoh kalau kita nak bermain produk lah. So, benda-benda macam tu yang kita nak kena pandaikan umat kita, pandaikan rakyat kita, supaya satu hari nanti mereka memilih atas dasar bahawa ini adalah kerajaan yang boleh membawa polisi yang terbaik. Tuan-tuan, saya nak cerita, kita dalam nak memperbaiki sebuah negara atau negeri, kita jangan expect miracle. Saya selalu cakap benda ni berkali-kali. Kita jangan expect miracle. Miracle arti kata, hari ni kita memerintah, kita kata esok semua orang rakyat akan jadi baik. PAS pun 30 tahun memerintah rakyat, dia bukan semuanya jadi baik, tuan-tuan. Kita tak menafikan ada yang baik. Kita tak menafikan ada yang baik. Tetapi tak terus automatically semua jadi macam, tiba-tiba ada sayap, boleh terbang. Tak ada. Kita ni manusia. Akan ada orang yang buat jahat, akan ada orang buat baik, akan ada orang buat benda yang tak sepatutnya, ada. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena faham juga bahawa kita ni, apa yang kita sebagai pemerintah kena buat, kita nak menyediakan polisi dan pentadbiran yang terbaik untuk rakyat, untuk keselesaan rakyat, kesenangan rakyat, untuk memudahkan rakyat dan sebagainya. Jadi tugas sebuah kerajaan, negeri ataupun federal adalah memastikan bahawa apa masalah yang dihadapi oleh rakyat itu diselesaikan, dibantu, dipastikan bahawa dia dilihat
dan apa resources yang ada digunakan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan peribadi, bukan untuk kepentingan kroni-kroni, bukan untuk kepentingan sekadar segelintir orang di dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Bila dapat royalty, janganlah dulu-dulunya naikkan gaji exco, janganlah dulu beli Mercedes, tukar kereta. Ini masalahnya. Naikkan dulu martabat. Dan kalau kita lihat bahawa dia tak kompeten, dia tak mampu, kita boleh pilih parti lain. Tuan-tuan, tak ada masalah. Kerajaan Malaysia ni dah ada sejarah bertukar kerajaan. Bukan sekali, 2-3 kali. Terengganu lagilah, banyak kali dah bertukar. Tiba masa Kelantan kena bertukar. Kan, kalau tukar kerajaan sekalipun, tak menjadikan tuan-tuan ni orang bukan Islam. Tak menjadikan tuan-tuan ni orang yang apa orang kata tertolak akidah dia. Tidak menjadikan tuan-tuan dan perempuan ni orang yang apa orang kata seolah-olah macam melawan agama Islam ni. Kan, menentang Islam ni. Tak ada. Parti PAS tu parti politik biasa je. Dia hanyalah parti politik yang biasa. Dia adalah kelebihan, tapi banyaknya kekurangan. Dalam pentadbiran pun dia tak reti sangat sebenarnya. Dalam pentadbiran pun dia tak reti sangat. So banyak pentadbiran dia, kita kena carilah orang yang lebih reti. Terima kasih Patrick. Kita kena cari orang yang lebih reti memerintah dan kita kena cari alternatif. Tuan-tuan, tak payah komplain lah banyak-banyak. Tak ada pekerjaan, tak ada, negeri kotor, banyak masalah sosial, apa orang kata judi online bersebaran, masalah apa orang kata drugs dan sebagainya. Itu semua apa dia tuan-tuan? Kena balik kepada pemerintah tu sendiri. Apa tindakan mereka? Apa yang mereka telah lakukan? Bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut? Ini semua adalah masalah-masalah polisi yang kita kena pastikan supaya pemerintah itu menyelesaikan masalah. Ada yang kata, alah PMX pun tak boleh buat apa. Tuan-tuan, 30 tahun dengan 7 bulan, compare lah. Nak compare macam tu. Kamu salahkan PMX, kamu kena tengok kerajaan 30 tahun kamu, bukan 30 bulan. 30 tahun memerintah, bukan 30 bulan tuan-tuan. 30 tahun. Kalau 30 tahun tu, kalau kita kali dengan 12, kan, berapa bulan tuan-tuan? 30 tahun bagi 12, 360 bulan. Bukan 7 bulan, 360 bulan. Sebelum kamu tunding jari pada PMX, kamu tengok pemerintah kamu sendiri dahulu. Tengok pemerintah kamu sendiri dahulu. Okey, kita habis kat situ. Baik, kita bawa kepada topik kita seterusnya. Abdul Hadi stabil dan dipindah ke wad biasa. Ini berkenaan dengan Haji Hadi. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dilaporkan kini berada dalam keadaan stabil setelah ditempatkan di sebuah hospital kerana mengalami masalah kemerosotan kesihatan. Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah berkata, berkata ahli parlimen barang itu juga telah dipindahkan dari unit rawatan jantung sebelum ini ke wad biasa CCU. Bagaimanapun masih lagi dalam rawatan dan perkhidmatan doktor, katanya seperti dilaporkan hari ini. Bagaimanapun menurut Amar, tiada sebarang lawatan atau ziarah dibenarkan buat masa ini bagi memberi ruang kepada Abdul Hadi untuk pulih. Semua tidak melawat, biarlah beliau rehat betul-betul dan kita doa semoga beliau cepat sembuh. Keadaan kesihatan bekas duta khas Bertaraf Menteri itu dilaporkan merosot sejak sebelum Aidiladha yang lalu. Perkara ini dimaklumkan sendiri oleh adaknya Muhammad Khalid Abdul Hadi melalui catatan di Facebooknya semalam. Baik. Ini macam inilah tuan-tuan. Pertama, kita doakanlah kesembuhan, kesejahteraan. Kita doakanlah semoga orang kata apa dipermudahkan urusan Haji Hadi dalam disembuhkan beliau lah, senang cerita kan. Dan ada yang tanya kenapa dia tak dedahkan kat mana hospital Hadi tu Isa? Mungkin ialah nak bagi rehat. Ramai sangat nanti datang, dia nak melawat dan sebagainya. Nanti dia tak cukup rehat. Bagilah dia rehat. Lepas tu adalah orang tulis komen, dia kata bukan berdosa ke kita mendoakan kebaikan kepada orang yang menunggang agama. Dosa pahala ni bukan kita tentukan lah kan. Tak payahlah kita cakap macam tu. Doa yang baik-baik sajalah untuk dia. Kita berbeza politik, kita boleh tentang polisi dia, kita boleh lawan apa yang tak betul dalam polisi dia. Tapi bab-bab macam ni kita jangan main lah tuan-tuan. Bab-bab macam ni kita tak payah nak komen lebih-lebih lah, jangan melampau. Yelah, belah pihak sana pun jangan melampau, kita pun jangan melampau lah. Kan? Sebelah sana pun jangan berlebih-lebihan, kita pun jangan berlebih-lebihan dalam perkara-perkara sebegini sebenarnya. Kan? Kita jangan terlalu berlebih-lebihan dalam perkara-perkara sebegini. Macam baru-baru ini kan, ada dakwaan mengatakan bahawa ada seorang mendoakan yang tak baik lah kepada Hadi Awang bernama Zaki Yamani. Zaki Yamani, dia mendoakan perkara yang tak baik kepada Haji Hadi Awang ni. So Anwar Ibrahim buat satu tweet, dia tak setuju lah dengan perkara tersebut kan. Dia kata ni tak betul dan sebagainya.
Dan ada orang kata Zaki Yamani ni adalah setiausaha politik kanan, dia kata Samsul Iskandar. Dia ada kaitan dengan Samsul Iskandar. Zaki Yamani ni adalah orang kanan Samsul Iskandar. So hari ini Samsul Iskandar telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa kenyataan media isu tular, saya betulkan sikit. Isu tular berkenaan ciapan individu bernama Zaki Yamani, terima kasih Goh KK, berhubung kesihatan Presiden PAS Tan Sri Haji Abdul Awang 2 Julai. Saya terpanggil untuk memberi respon susulan tular ciapan individu bernama Zaki Yamani berhubung kesihatan Presiden PAS. Pertama sekali saya menggesa portal media Malaysia Now menarik balik dakwaan mengenai individu tersebut dengan saya maupun institusi pejabat Perdana Menteri secara keseluruhannya. Meskipun beliau pernah berkhidmat selaku setiausaha Angkatan Muda Keadilan sewaktu memimpin AMK pada 2007 yang lampau, itu tidak membawa sebarang perkaitan atau makna pada masa kini dalam mana-mana kapasiti rasmi. Oleh itu, dakwaan mengenai perkaitan itu telah sangat tidak wajar. Atas kapasiti Perdana Menteri setelah berhubung dengan keluarga Tan Sri Haji Hadi Awang melalui anak-anak beliau, lebih awal sebaik saja berita kesihatan tersebar. Syukur Alhamdulillah komunikasi terjalin. Isu ini yang turut diberi perhatian oleh Datuk Seri Anwar melalui ucapan beliau memberi gambaran betapa Perdana Menteri begitu berjiwa besar meskipun pelbagai serangan ke atas beliau, namun beliau tidak cenderung mempolitikkan perihal yang sensitif sedemikian rupa. Justru saya turut senada dengan Perdana Menteri mengenai saudara Zaki agar dapat mengambil tanggungjawab di atas kenyataan berikut. Okey, poinnya adalah tuan-tuan, kita ni masyarakat, kita ni umat Islam, kita ada hak kita kepada orang Islam yang lain, kita ada hak kita sebagai sesama manusia kepada orang lain. Dengan binatang pun kita ada hak. Ini kan pula manusia, ini kan pula sesama Islam. Itu hak dia, kita doakanlah kesejahteraan beliau. Itu hak kita sebagai orang Islam. Itu yang paling penting. Baik, kita seterusnya cerita pasal muda lah. Kita bawa cerita muda sikit lah sebelum kita bawa nanti cerita pasal kenapa PAS mempersoalkan orang yang tanya tentang memali ni syaitan, tuan-tuan. Okey, komentar. Tak rugi muda bergerak solo. Ni ada satu komentar. Terima kasih Patrick. Jika kamu bertanding solo, ini soal daripada artikel daripada Fakhrul Razi Rashid. Ini Dato' M kata, jika kamu bertanding solo dan menang beberapa kursi, apa yang kamu boleh buat? Tanya Dato' M. Ini soalan yang paling tepat untuk melihat pendirian muda bertanding dalam PRN yang akan datang. Selain itu, Mahathir mahu menegaskan bahawa keputusan muda tersebut sebenarnya sia-sia kerana mereka tidak boleh pun membentuk kerajaan. Dia kata. Mungkin ia adalah teguran luhur lagi realistik daripada Mahathir. Bahkan mungkin datang dari hati nurani yang ikhlas selepas partinya tahun lalu lebur ketika PRU ke-15. Dia cerita pasal pejuang lah. Sementara itu memang ada pemimpin parti kerajaan cuba memujuk muda mengkaji semula pendirian tersebut. Antaranya Samsul Iskandar dan juga veteran DIP Lim Kee Siang. Pendirian muda kali ini sebenarnya betul, cuma tidak tepat pada sudut konteks masa. Jika pendirian itu dibuat lebih awal, iaitu sebelum DUN dibubarkan, pasti ia dapat mengutip beberapa sokongan menuju PRN. Kalau muda ada bijak bermain sentimen, mereka boleh menjadi tempat menarik pengundi yang kecewa dengan kerajaan perpaduan dan PN. Muda berpeluang menjadi pilihan ideal bagi pengundi yang muak dengan perkembangan politik semasa. Malangnya, pendirian muda itu agak janggal kerana mereka menyiapkan diri untuk bertarung dengan parti dalam kerajaan ketika mereka sendiri adalah sebahagian daripada kerajaan. Ia seperti BN bertarung dengan PN dalam PRN Johor dan Melaka yang lepas. Apapun keputusan muda adalah tindakan kolektif mereka sendiri. Baik dan buruk impaknya nanti harus dipikul sendiri. Asas itu perlu dihormati setidak-tidaknya dalam ruang lingkup politik. Boleh difahami pendirian tersebut terbentuk atas kekecewaan muda dalam banyak hal kerajaan. Pertama, sikap sambil lewa PH membincangkan penyertaan muda dalam gabungan berkenaan. Kedua, suara muda dipinggirkan kerajaan hari ini dalam isu dasar maupun keputusan politik. Di sebalik kekecewaan itu, muda mempunyai kekuatan tersendiri yang kian mendapat tempat dalam kalangan rakyat, khasnya belia. Pertama, muda konsisten mengangkat perbincangan dasar awam. Komitmen seperti menekankan dasar bayaran pelatih industri buat graduan muda di sektor awam dan swasta. Begitu juga dengan isu ekonomi rakyat yang digarap muda dalam penyampaian sosial media. Malah perjuangan muda dalam isu pelatih industri disambut Perdana Menteri mengatakan kerajaan bersetuju bayaran yang diterima terlalu rendah dan tidak munasabah. Jadi, hujah ni bila dia kata kerajaan tak dengar suara muda, tapi bila muda lambung tentang intern, lepas tu Perdana Menteri sambut. Soalan saya, kenapa dikatakan suara muda tak didengar? Ya, habis yang ni tentang intern ni Perdana Menteri sambut, dengar pula. So, apa isu dia sebenarnya? Okey.
Selepas itu barulah saya pemuda parti kerajaan terhegeh-hegeh memfokuskan isu tersebut yang asalnya dia pelopori muda. Pertama, saya nak isu komen pasal ni lah. Terhegeh-hegeh ni, kalau kita kata terhegeh-hegeh, banyak lagi polisi yang dibawa oleh Pakatan Harapan yang muda lepas itu sambut. Adakah kita boleh kata muda pun terhegeh-hegeh nak pergi sambut apa yang kerajaan ataupun Pakatan Harapan bawa? Dia bukan isu terhegeh-hegeh, tuan-tuan. Isunya adalah bila kerajaan dah bawa, dah sama-sama dalam kerajaan, sama-samalah perjuangkan. Janganlah kita claim, oh aku bawa ni, therefore aku punya. Korang tak boleh claim, korang tak boleh claim. Dah kita ni satu kerajaan, bila kita bawa, siapa-siapa yang bawa tu bawalah. Tak adalah Azlina kata, saya yang memperjuangkan pasal isu Sulu. Tengok Pakatan Harapan terhegeh-hegeh mengambil apa yang saya perjuangkan. Ingat kita zaman budak-budak ke? Tahulah muda ni budak-budak lagi. Tapi jangan bermain sentimen macam budak-budak. Kita ni satu kerajaan, apa saja polisi yang kita buat, kita semua kena share the credit. Ini masalahnya. Jadi bila pemimpin ni, dia ada satu buku Simon Sinek tulis. Why Leader Eat Last, nama buku tu. Why Leader Eat Last. Seorang pemimpin yang hebat, dia akan pastikan orang lain, anak buah dia dapat kredit. Dia dapat last kredit pun dia tak kisah. Itu leader yang bagus. Kan? Itu leader yang bagus. Itu persoalan yang kita kena bawa sebenarnya. Kan? Itu persoalan yang kita kena bangkitkan sebenarnya. Alright. So dalam hal ini yang kita kena orang kata, kita kena bawa dalam hal muda ini. Alright. Jadi dalam ini poin saya nak bawa berkenaan dengan muda. Adakah muda Solo ini, muda akan selamat ataupun muda akan, orang kata bukan selamat, tapi akan berjaya dalam misi Solo ini? Apa implikasi besar dia? Dulu saya kata muda akan menghadapi masalah sebenarnya. Akan menghadapi masalah pertama menjelaskan polisi dan dasar mereka. Saya kata muda tidak mempunyai direction yang jelas. Muda tidak mempunyai satu pandangan yang jelas ke arah mana yang mereka nak bawa. Dia kata memperjuangkan anak-anak muda. Kalau muda memperjuangkan anak-anak muda, persoalan kita, kenapa dalam pilihan raya yang lalu, muda gagal mengambil suara anak-anak muda? Untuk at least kalau tak menyebelahi Pakatan Harapan pun, memenangkan muda itu sendiri. Adakah muda kalah kerana undi orang tua? Ataupun sebenarnya anak muda pun tak melihat muda sebagai salah satu pilihan yang nak dilihat dalam pilihan raya yang lalu. Anak muda still memilih sama ada PN, BN ataupun Pakatan Harapan. Dia tak melihat muda ni sebagai salah satu suara yang kuat untuk mewakili anak muda. Walaupun muda itu bukan bermaksud pilihan parti itu hanya untuk orang muda, tetapi seolah-olah itu yang nak dipotretkan. Perjuangan-perjuangan mereka membawa hanya kepada persoalan anak-anak muda. Persoalan kepada anak-anak muda. But then again, the end of the day, tak juga anak muda itu dikatakan 100% ataupun kalau tak 100% pun majoriti menyokong parti muda ini. Kan? Jadi dia tak nampak jelas sebenarnya. Sebab itu daripada awal dulu saya kata, kalau hanya sekadar memperjuangkan satu-satu kelompok, contohnya dalam hal ini diskriminasi terhadap umur, which is muda. Bagaimana kalau mereka sudah tua? Kan, kalau dah tua nanti macam mana? Tapi muda itu bukan bermaksud umur tetapi sekadar ini, terutama macam gaji intern ataupun allowance interns umpamanya adalah untuk golongan muda. Perjuangan dia kepada golongan yang bukan muda bagaimana? Bagaimana pula yang dengan itu? Jadi kita nampak bahawa dia tak boleh nak pergi jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia bertanding solo, tuan-tuan, kita nampak bahawa pertandingan solo ini tidak lebih hanya sekadar mengacau daun. Dia akan mengganggu undian-undian. Yang ketiga, dia kata kami langgar solo ni sebab kami nampak bahawa kerajaan ini tak dengar suara kami. Saya kata, kalau kerajaan ini tak dengar suara kamu, apa yang kamu suarakan kerajaan tak dengar? Itu soalan dia. Kami try masuk Pakatan Harapan, tapi Pakatan Harapan tak layan pun kami. So bermakna Pakatan Harapan tak nak kamu lah, simple je. Udahlah, move on lah. Move on lah, pergilah ke tempat lain ataupun jalanlah sendiri. Jadi kenapa nak marah macam tu sampai nak pergi langgar kerajaan yang ada dalam pilihan raya negeri ini? Itu persoalan kita. Kalau Pakatan Harapan tak jawab untuk kamu masuk Pakatan Harapan, itu dah indikasi lah maksudnya Pakatan Harapan memang tak nak kamu. Dah lah. Yang pergi mengajuk sama marah macam ni nampak sangat tak mature, tak matang dalam politik. Saya selalu kata, kalau benda ni, kalau kita nak lawan, kalau kita nak buat, bina kekuatan kita sendiri sampai orang tak boleh deny. Jangan ada privilege. Tuan-tuan, saya nak tanya. Muda masuk Pakatan Harapan, lepas tu nak demand kerusi. Kalau muda masuk Pakatan Harapan, lepas tu nak demand kerusi. Cantik kamu punya muka?
Hari itu pun minta kerusi dengan siapa? Minta dengan Amanah. Kan? Minta dengan Amanah. Cantik kamu punya muka. Kan? Jadi akhirnya, kamu tak ada kekuatan, tapi kamu gunakan privilege kamu untuk minta kerusi. Puteri Wangsa. Siapa yang buat kerja kuat dekat situ? Napsiah. Daripada Parti Keadilan Rakyat. Amanah minta. Okeylah, bagi ke Amanah. Amanah bagi dekat muda. Menang, tuan-tuan. Akhirnya Napsiah dapat Kempas sebelah. Kempas kalah. Napsiah kata, aku tahu tempat tu kalah, Is. Aku tak nak bertanding. Aku nak Puteri Wangsa. So, next PRN, PRU, tuan-tuan, untuk Johor, Puteri Wangsa, make sure PKR ambil balik. Make sure PKR ambil balik. Kan? Amanah pun tak payah nak claim Puteri Wangsa dah. Kamu dah bagi pada muda.